Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 1453, saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama malam ini. Putrajaya dan Macang yang kurang ajar. SG4 tolong belajar bersyukur. Sekarang siapa sebenarnya jago di mata dunia? Bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mesyuarat Majlis Setiausaha Politik Kerajaan Madani menggesa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said untuk menggantung tugas Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Muhammad Razzie Mat Jidin kerana berkelakuan biadab. Pengerusinya Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin berkata perkara tersebut diputuskan dalam mesyuarat yang diadakan semalam. Mesyuarat hari ini sebulat suara membidas tindakan biadab Muhammad Razzie dan pendirian bahawa beliau mesti dihukum atas kenyataan jahat yang dibuat terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seterusnya, keengganan beliau mematuhi arahan yang dipertua Dewan Rakyat di dalam Parlimen sewaktu sesi penggulungan kajian separapenggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 malam. Katanya dalam satu kenyataan pada Rabu di Petik Sinar Harian. Sebelum ini, Dewan Rakyat kecoh apabila Muhammad Razzie bangkit meminta Speaker Tan Sri Johari Abdul mengarahkan Anwar menarik balik kenyataan yang didakwa sebagai sangkaan jahat terhadap dirinya. Mengulas lanjut, Syamsul Iskandar berkata Muhammad Razzie boleh membuat usul sekiranya tidak berpuas hati, namun arahan yang dipertua Dewan Rakyat telah tidak dihiraukan sehingga kan mengganggu sesi penggulungan. Adalah amat menjengkelkan apabila seorang bekas Menteri Kanan gagal menghayati prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Tindakan biadab Muhammad Razzie yang ditunjukkan kepada seluruh negara tidak wajar dibiarkan begitu sahaja, ujarnya. Muhammad Razzie mengarahkan Anwar menarik balik kenyataan yang didakwa sebagai sangkaan jahat terhadapnya sehingga berlakunya perbalahan. You boleh gelak Putrajaya kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu, kata Anwar. Kekecohan berlarutan lebih setengah jam apabila pemimpin-pemimpin pembangkang turut bangkit mempertahankan Razzie. Sesudah itu, Johari meminta Anwar memberi penjelasan berhubung kenyataan yang dibuat namun gagal memuaskan hati pembangkang. Razzie berterusan kononnya meminta keadilan bagi pihaknya dan mendesak Johari agar meminta Anwar menarik balik kenyataan itu. Sedangkan jika dilihat secara tepat, kenyataan itu ditujukan kepada seluruh pimpinan Perikatan Nasional ketika menjadi kerajaan dan bukannya kepada Razzie. Muhammad Razzie yang juga bekas Menteri Kanan Pendidikan berkata setelah mendengar kenyataan Anwar itu, beliau hanya mahu mempertahankan maruah selain menyifatkan pantang dengan manusia yang tidak jujur. Jadi bila dengar perkara ini, saya pantang orang yang tidak bercakap benar dan akan mempertahankan maruah saya. Atas dunia ini saya tak takut dengan sesiapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya bangun untuk mempertahankan maruah, meminta supaya Anwar menarik balik tuduhan beliau terhadap saya. Katanya menerusi hantaran video berdurasi 2 minit 58 saat di Facebook. Dakwa Muhammad Razzie, Anwar telah memutarbelikkan kenyataan dengan mengatakan beliau tidak maksudkan Ahli Parlimen Putrajaya. Sebaliknya, pemerintahan sebelumnya. Apa yang putar belit? Kami rakyat biasa yang tidak cerdik pandai pun boleh memahami maksud sebenar kenyataan Anwar itu. Kenapa Razzie gembeng sangat? Kalau tak makan cili, kenapa pula nak rasa pedas? Rasanya tindakan yang sama wajar diberikan kepada Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal yang dilihat sangat biadab apabila menganggap tuduhan peliwat kepada Perdana Menteri oleh Muhammad Razzie sebagai tindakan yang steady. Steady Putrajaya mengungkap fakta kes mahkamah. Kalau itu fitnah, saya cabar anak-anak papa yang jantan seperti Sungai Petani, Hang Tuah Jaya, rujuk Putrajaya ke jawatan kuasa khas Parlimen kerana mengelirukan Dewan, tulis Wan Ahmad Faisal menerusi hantaran di Facebook miliknya. Sebelum itu, Ketua Pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkenaan turut memetik kenyataan kontroversi Razzie. Saya yakin tambun peliwat, tulis Faisal kembali. Sedarkah pimpinan Perikatan Nasional tersebut tentang dosa besar melakukan qazaf?
Orang lain nak sebut perkataan itu pun tidak sanggup. Tetapi Putrajaya dengan penuh kesombongan menjerit di Dewan dengan tuduhan itu dan macam siap buat status yang sedemikian. Sungguh biadab dan kurang ajar. Apa yang anda rasa apabila anda menaik perkataan dan mengungkap ayat tersebut? Tidakkah ada rasa malu? Tidakkah ada rasa ihsan? Tidakkah ada rasa takut kepada Allah dan rasa berdosa kerana membuat tuduhan qazaf terhadap seorang Muslim yang lain? Menggunakan hujah qazaf bagi menyerang Perdana Menteri seperti yang dilakukan Razi dan Wan Faisal amat tidak wajar. Malah sekali lagi saya sebutkan, kurang ajar. Seeloknya pemimpin Blok Pembangkang mendapatkan tarbiyah daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengenai isu qazaf ini. Bukankah beliau seorang ulama muktabar seperti yang didakwa atau hanya ulama cap kaki tiga? Malangnya nasib pengundi di Machang dan Putrajaya memilih dua ahli parlimen yang hanya berlevel murahan dan hina sebegini. Kesian tengok ustaz-ustaz PAS terpaksa menanggung perangai buruk orang bersatu. Ini sahajakah taraf rakas sekongkol kalian yang kononnya ingin mengangkat martabat Melayu dan Islam? Sembang. Tindakan Perikatan Nasional PN mewujudkan State Government 4 atau SG4 melibatkan 4 negeri di bawah pentadbiran mereka membuktikan sikap anti-federalisme dan tidak memahami struktur asas pentadbiran negara yang digagaskan Perlembagaan Persekutuan dan dilihat seperti mahu memusuhi kerajaan persekutuan. Ahli Jawatan Kuasa Parti Amanah Negara Amanah Faiz Fazil berkata tindakan pembangkang mengasingkan Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah daripada Kerajaan Perpaduan adalah sesuatu yang mengelirukan dan tidak bertanggungjawab selain memberikan gambaran kepada pelabur bahawa politik nasional masih goyah. Faiz turut mendakwa tindakan dilakukan itu menunjukkan PN hanya menggunakan Islam pada slogan tetapi mengamalkan politik kebencian seperti mana masyarakat jahiliah. Kerajaan Perpaduan bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperjuangkan nilai penyatuan tidak kira agenda kepartian walaupun individu seperti Tan Sri Mahyadi Mat Yassin dan Tan Sri Abdul Hadi Awang terus menyemai kebencian terhadap pentadbiran. Pentadbiran Anwar juga tidak pernah meminggirkan mana-mana negeri pentadbiran PN di mana agensi kerajaan persekutuan masih berusaha membawa masuk pelaburan bernilai tinggi ke negeri pembangkang. Contohnya, pertengahan tahun 2023, Kerajaan Perpaduan telah membawa masuk pelaburan yang diluluskan RM14.6 bilion ke negeri Kedah, 11% daripada jumlah keseluruhan pelaburan yang diterima oleh negara. Katanya dalam satu kenyataan, beliau sementara itu menegaskan keempat-empat negeri itu dikenali sebagai negeri paling miskin dan mundur di semenanjung Malaysia. Justru jelasnya negeri berkenaan memerlukan koordinasi yang lebih baik dengan kerajaan persekutuan supaya pelan pembangunan dan peruntukan dapat dilaksanakan lebih cemerlang untuk memastikan pertumbuhan ekonominya tidak terabai. PN seharusnya fokus kepada urusan pentadbiran, bukannya politik yang berpanjangan. Jangan jadikan rakyat sebagai mangsa politik bercelaru PN. Katanya sambil menegaskan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 telah membuktikan kerajaan hari ini tidak mendiskriminasi mana-mana negeri. Sebagai respon, Ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof menyifatkan pembangkang mempunyai muslihat apabila enggan berunding dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan peruntukan wakil rakyat blok itu. Beliau berkata pembangkang seperti menyimpan agenda untuk terus mewujudkan suasana tidak harmoni sekaligus menggambarkan kerajaan boleh ditukar sekali lagi. Bila pembangkang tidak bersedia untuk berunding, kita tidak tahulah apa objektif mereka. Sebab itu rakyat sebenarnya berpandangan apabila pembangkang tidak bersetuju untuk berunding, maknanya pembangkang ini ada agenda tersendiri untuk terus mewujudkan suasana yang tidak harmoni dan memberikan persepsi bahawa kerajaan ini boleh ditukar. Katanya ketika dihubungi Harapan Daily. Azli berkata dakwaannya itu dibuktikan dengan kenyataan Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam sidang Dewan Rakyat minggu lalu bahawa kerajaan boleh ditukar melalui undi tidak percaya ataupun melalui akuan bersumpah SD ahli-ahli parlimen. Dan berkata persepsi bahawa kerajaan boleh dijatuhkan sekali lagi adalah gambaran yang tidak baik terhadap rakyat yang inginkan kestabilan. Kemarin Anwar menasihatkan pembangkang agar tidak angkuh dan sombong sebaliknya berbincang dengan kerajaan mengenai peruntukan wakil rakyat mereka. Malah Pakatan Harapan PH ketika menjadi
menjadi pembangkang pernah menandatangani perjanjian keyakinan dan pembekalan CSA dengan kerajaan. Apa susah sangat? Tentang penubuhan SG4 pula, dengan memilih bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat, ia akan membawa mesej tidak baik antara negeri-negeri pembangkang dan kerajaan. Ini kerana hampir setiap hari Tun Mahathir menyerang kerajaan. Konsep kepada penubuhan SG4 tidak mendatangkan masalah kerana negeri-negeri tersebut memang sah terkebelakang daripada segi ekonomi dan pendapatan negeri. Namun perkara itu akan menimbulkan masalah kerana ia akan dianggap anti kerajaan persekutuan. Malah paling teruk bila kerajaan perpaduan akan dituduh sebagai zalim dan mengkhianati rakyat. Jangan pula nanti tidak cukup kecairan untuk bayar gaji kaki tangan awam. Hasil negeri kurang, terhegeh-hegeh buat muka papa kedana merayu dengan kerajaan persekutuan. Apakah daya daripada memilih untuk menandatangani CSA dan membela rakyat? Mereka kelihatannya lebih berminat untuk percaya kepada Sang Ketua dan melihat derita rakyat jelata. Kesombongan dan keangkuhan tidak akan bawa anda ke mana. Tolonglah belajar bersyukur. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertemu rakan sejawatnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari ini di Turkish House, New York telah berbincang pelbagai perkara termasuk ekonomi, perdagangan dua hala dan kaedah terbaik untuk menangani Islamofobia dalam kalangan masyarakat barat. Menurut Anwar, Malaysia dan Turki sepakat untuk meningkatkan usaha bagi membendung sentimen Islamofobia yang semakin menggila. Kami senada bahawa usaha memberi penjelasan perlu dipergiat. Sekiranya isu mengenai Islam ini tiada jalan kesudahan, maka natijahnya amat teruk untuk masa depan, khususnya generasi akan datang, kata PMX dalam kenyataannya di Facebook. Selain itu, Datuk Seri Anwar juga menjemput rakan baiknya dalam perjuangan siasat Presiden Erdogan untuk melakukan lawatan kerja ke Malaysia dalam masa terdekat bagi mengeratkan lagi hubungan kedua-dua buah negara. Di akhir pertemuan, saya sekali lagi menjemput Presiden Erdogan untuk mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia sebelum hujung tahun ini. Besar harapan saya agar hubungan dua hala dan jalinan kerjasama Malaysia dan Turki yang telah sekian lama terjalin akan kekal utuh dalam semangat persahabatan yang mampu membawa manfaat kepada kedua-dua negara, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, PM juga mengumumkan kerjasama dua hala bidang pelaburan dan perdagangan, antaranya melibatkan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB bagi membesarkan terminal di lapangan terbang antarabangsa Istanbul Sabiha, juga kerjasama ekosistem pertahanan antara kedua-dua buah negara. Bila bersetuju, MAHB terus mengendalikan lapangan terbang Sabiha di Istanbul. Mereka puas hati dengan kejayaan MAHB pada peringkat pertama, sebab itu mahu sambung dengan landasan yang lebih panjang, katanya. Dipetik pada sidang media selepas mesyuarat dua hala dengan Erdogan. Meskipun persetujuan meneruskan operasi oleh MAHB telah diumumkan, Anwar berkata ia akan melalui proses tertentu oleh kementerian berkenaan. Ini satu sokongan yang cukup besar dan keyakinan kepada syarikat Malaysia untuk membangun dan menguruskan lapangan terbang Sabiha. Kata beliau lagi, lapangan terbang Sabiha merupakan pintu masuk ke-6 paling sibuk di Eropah dengan jumlah penumpang mencecah 25 juta orang pada tahun 2021. Pertemuan itu juga dihadiri menteri-menteri kabinet dari kedua-dua negara yang membincangkan usaha meningkatkan kerjasama dua hala daripada segi pelaburan dan perdagangan. Malaysia adalah rakan dagangan terbesar Turki di ASEAN dengan jumlah perdagangan sebanyak 4.7 bilion dolar Amerika pada tahun 2022 dan pertumbuhan 35% daripada tahun 2021. Satu lagi khabar gembira untuk rakyat Malaysia. 3 pelabur Amerika Syarikat telah menyatakan persetujuan untuk melabur di Malaysia. Ia dinyatakan syarikat-syarikat terbabit melalui mesyuarat perniagaan bersama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Menurut Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, antara syarikat tersebut ialah Alton Industry, LTD Group dan Top Line Furniture Corporation. Dan berkata para pelabur berkenaan turut menyatakan hasrat mereka agar dapat bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia bagi tujuan penyediaan tenaga kerja mengikut sektor yang dikehendaki. Selain itu juga mahu memastikan keupayaan penggunaan tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui bersesuaian sasaran masing-masing untuk mencapai sasaran bersih karbon seawal 2030. Mereka mahu pelbagai insentif. Bagi saya, insentif yang mereka minta mestilah ada limpahan yang positif kepada rakyat dan syarikat, terutamanya syarikat-syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS.
Jika ia memberi impak yang baik dalam mencipta peluang kepada syarikat tempatan, maka kita akan mempertimbangkan permintaan mereka seperti cukai insentif dan sebagainya, katanya. Tengku Zafrul juga optimis akan ada lagi syarikat-syarikat yang berminat melabur di Malaysia susulan sesi libat urus yang dianjurkan pada lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke New York sempena UNGA ke-78. Anwar yang juga Menteri Keuangan Malaysia dijadual mengambil bahagian dalam perbincangan meja bulat dengan Fortune 500 companies dan sesi penglibatan dengan Invest Malaysia New York. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan usahawan dan pelabur baharu yang berpotensi dari Amerika Syarikat seperti Boeing, Kimberly-Clark, Philips Morris International dan Procter & Gamble PNG. Jadi sekarang siapa yang menjadi jagoh di mata dunia? Tan Sri Mahidin Yassin atau Tan Sri Abdul Hadi Awang? Sejauh mana kepercayaan para pelabur atau berapa banyak pelaburan untuk Malaysia jika nama-nama ini yang menerajui negara? Ternyata keribat dan karisma batang tubuh yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim kini menjadi pilihan dan perhatian di mata dunia. Inilah jagoh sebenar yang menjadi kebanggaan rakyat jelata. Bukannya jagoh makan gaji buta, juga bukan jagoh tabur projek untuk anak menantu dan para kroni. Paling terbaik, PMX bukan jagoh tebuk atap. Pesanan yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada persidangan Dewan Negara supaya ahlinya sentiasa menjaga adab dan mengelakkan penggunaan perkataan tidak sesuai atau tidak mengikut peraturan Parlimen boleh diibaratkan pukul anak sindir menantu. Ini kerana Dewan Rakyat bersidang kemarin bertukar kecoh apabila ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Muhammad Razif Mat Jidin mengganggu sesi penggulungan perbahasan usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 oleh Perdana Menteri dan tidak mematuhi arahan speakernya Tan Sri Johari Abdul sehingga terpaksa mengarahkannya keluar Dewan tetapi diikuti protes ahli Parlimen Pembangkang. Wan Junaidi yang bukan sahaja berpengalaman lama sebagai ahli Parlimen bahkan pernah bertanggungjawab sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang serta Timbalan Speaker Dewan Rakyat pasti sudah masak dengan situasi perbahasan ahli Parlimen. Ketika ini ramai ahli Parlimen yang cepat terpicu dengan emosi tetapi beliau arif bahawa setiap ahli legislatif wajib mematuhi peraturan di rangka bagi memastikan persidangan berlangsung secara bertamadun dan beradab sekaligus menatijahkan keputusan terbaik demi kepentingan negara dan rakyat, nama pun Dewan Rakyat. Ahli Dewan boleh berbeza pandangan dan perspektif demi melaksanakan peranan semak dan imbang yang menjadi kriteria penting dalam sistem demokrasi sihat tetapi tidak sampai melanggar peraturan mesyuarat kedua-dua dewan itu. Malah ketidaksetujuan terhadap sesuatu pandangan dikemukakan kepada ahli dewan lain, termasuk menteri tidak boleh sampai membangkitkan soal peribadi, apatah lagi melemparkan tuduhan tidak berasas, menghina dan mengherdik seperti yang berlaku kemarin. Nampaknya dalam berbicara tentang tingkah laku serta etika di Dewan Mulia itu, ada satu peristiwa yang berjaya menggamit pandangan dan tumpuan rakyat. Seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional PN menafikan dakwaan beliau menghisap vape di Dewan Rakyat selepas gambar ahli Parlimen Pembangkang itu memegang objek berbentuk silinder dan mulutnya tular di media sosial. Ahli Parlimen Tanah Merah Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz menjelaskan kononnya objek yang dimasukkan ke mulutnya adalah sebatang pen. Malah Ikmal menegaskan bahawa beliau tidak merokok mahupun menghisap vape. Semua orang tahu saya bukan kaki merokok. Duduk sebelah orang merokok pun saya tak tahan, apatah lagi merokok hisap vape yang jauh sekali, katanya dalam satu kenyataan. Imej itu diambil oleh Sadiq Ashraf, iaitu jurugambar kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ahli Parlimen PN keluar dari Dewan Rakyat pada Selasa lalu berikutan kekecohan yang berpunca daripada komen yang dibuat Anwar mengenai ahli Parlimen Putrajaya. Sadiq kemudian memuat naik imej itu di laman X atau sebelum ini dikenali sebagai Twitter dengan keterangan betul-betul koyak terus tarik vape sambil keluar Dewan. Sementara itu Ikmal berkata beliau adalah penyokong kuat rang Undang-Undang Kawalan Hasil Tembakau dan Merokok 2022 yang dikemukakan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Beliau turut menyatakan kesediaannya untuk memberi penjelasan berhubung perkara itu kepada Speaker Dewan Rakyat. Mungkin anda masih ingat pada Ogos 2020, Menteri Luar Negeri ketika itu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dikenakan kompaun kerana menghisap vape di Dewan Rakyat. Bagaimanapun Hishamuddin tidak mendedahkan jumlah kompaun yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan ketika itu. Pesalah sebelum ini telah dikompaun sehingga RM500 dan kegagalan menjelaskan jumlah itu boleh menyebabkan denda tambahan RM10,000 atau penjara 2 bulan atau kedua-duanya.
Hishamuddin turut memohon maaf selepas dibidas oleh para netizen kerana hisap vape semasa sidang Parlimen ketika itu. Kesimpulannya mudah, tuan-tuan. Bapak borek, anak rintik. Bapak kencing berdiri, anak pula pasti kencing berlari. Di mana lagi contoh dan teladan yang boleh diambil rakyat, terutamanya anak muda, jika begini sikap dan tingkah laku yang dipamerkan ahli parlimen yang dipilih mewakili mereka. Jika sekadar hendak bersikap seperti badut dan kutu rayau atau kera yang bergayut, tolong elakkan diri anda daripada menjadi wakil rakyat. Jika hanya sekadar kononnya berilmu tinggi namun tidak beradab, iblis juga berilmu tinggi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Secara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.